Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqa Rasulullah. Ya mati Allah pimpinan masjid dan imam dan hadir waktu maghrib ni. InsyaAllah malam ni kita bincang tajuk kita, kesan dosa dalam kehidupan. Kesan dosa dalam kehidupan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Hujung Al-Quran surah Taha juzuk yang ke-16, apa kata Allah? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nashruhu yawmal qiyamah a'ma qala rabbi lima hasyarani a'ma kuntu basira. Al-ayah. Kata ulama tersebut dalam Quran, antara kesan dosa dalam kehidupan, Allah tarik nikmat tenang. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dosa ni Allah akan tak nikmat ketenangan. Tuan-tuan, dosa tu sebut orang mukmin, sikap dia kata orang be careful dengan dosa ni. Sebab dia Allah akan tak nikmat tenang. Tuan-tuan, tenang ni tak boleh jual beli. Tuan-tuan, ada orang dia susah nak tidur, makan pil tidur, tapi waktu dia tak tenang juga. Sebab tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hidup kita tanpa Allah, kita sengsara ke sana ke sini, kita dapat tenang. Sungguh sebab tenang ni ikut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut waman a'rada an zikri, siapa yang lupa Tuhan, yang tak dengar cakap Tuhan, yang buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'isyatan danka, Allah hentak tenang dia. Contoh, ada orang kata aku duit banyak tenang, mustahil. Akan orang rumah besar, duit berlambak tapi tak tenang, skamer. Contoh sebab Allah tarik, tipu orang, rasuah, memang tak tenang. Sebab itu sumber-sumber yang haram. Nak cerita mata Allah, manusia tanpa Tuhan dia hilang waras dia. Tanpa Tuhan hilang, kata orang, tenang jiwa tak ada. Tu kata ulama, dua perkara yang kita tak boleh beli. Pertama, tenang tak dijual beli. Yang kedua, bahagia tuan, bahagia, saadah. Contoh, kita datang masjid, logik akal, datang rumah, datang masjid, ikut logik akal tak apa pun, tak bayar pun, tapi rasa seronok tuan, sebab jiwa kita tenang. Itu manusia dia lupa Tuhan, Allah tak ketenangan. Allah Ta'ala yang maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh tu munafik tu. Munafik ni dia tak tenang duduk masjid, gelisah aja, kena cepat balik sebab Allah hentak, dia tak tenang. Ibadah pun tak tenang sebab munafik, fi qulubihim marad, hati yang sakit tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, sebab dosa ni dia sombong. Tuan-tuan, sombong ni bukan hak kita, hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni layak sombong. Kita tidak, kita hamba aja. Sombong. Sombong paling bahaya. Rasa dia hidup lama, na'udzubillah, itu rasa tu dia tak mati. Sombong lah tu. Sombong dengan pangkat dia, keturunan dia,
harta dia ingat semua tu Allah Ta'ala boleh ambil pada bila-bila masa. Sombong. Lihat sejarah dia tak pernah tipu. Lihat kisah Firaun yang sombong. Dia sombong. Kena Musa cakap pun gagap, harta tak ada, bodyguard pun tak ada, nak jadi Nabi. Dia pelekeh Musa alaihi salam. Sombong dia. Akhirnya mati ngayo ya. Mati Firaun. Nak cerita sombong ni antara punca iblis. Allah laknat iblis. Dia kata dia hebat Nabi Adam alaihi salam. Tu sombong ni contoh yang paling bahaya. Sombong dalam beribadah. Tuan-tuan, ada orang ibadah dia tak pernah tinggal. Hebat ibadah dia, semua dia buat. Yang sunat dia petah, yang wajib, tapi sombong tak tuntut ilmu. Ni bahaya. Fa'ajahilu adu wabah wala kana abidan. Orang jahil ni tetap dia musuh orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia perasan ni soleh. Tu penyakit yang paling bahaya. Perasan baik ni bahaya. Aku baik, aku pandai dah, aku dah alim dah, na'udzubillah. Jangan sombong lah tu. Sombong dengan ilmu dia. Jangan. Dengan harta dia. Pandang orang macam nak tak nak pandang. Sebab ada harta, pangkat, jangan. Contoh setengah orang tu, masa ada pangkat, sombong dia. Rasa dia seorang dah hidup di atas muka bumi ni. Pandang orang macam nak tak nak pandang je. Tu contoh dulu kita boleh salam kan? Boleh salam, boleh tengok. Betul tuan-tuan? Ada salam, pandang wajah tu akhlak Islam. Pandang wajah orang itu akhlak dulu sebelum PKP. Ni kadang salam ni ujung-ujung salam. Tu sombong lah tu. Pandang nak tak nak, itu mana akhlak Islam? Yang kaya beria tenang muka, kaya pasal. Contohlah kita buat kenuri kahwin, contoh. Buat kenuri, datang yang miskin tak salah apa, hujung-hujung salam. Tenang, dia kata ni tak ada duit ni. Datang yang kaya beria, peluk ke main. Sahabat aku ni akhirat. Dah tenang duit salam tu. Hijau merah dah tenang dah. Nampak dah tenang duit tu. Mana adab kita? Contoh, sebahagian seolah dia agak jangan tuan, itu akhlak kita. Contoh, nak kata Islam ajar kita jangan ada kasta-kasta. Islam dia tak pernah ajar kita kasta-kasta. Islam ajar kita takwa. Sungguh. Ma farqu baina Arab wal Ajam. Tak ada beza yang orang Arab dan orang Ajam. Nak ajar kita tu. Buang sombong ni. Sebab sombong ni bahaya. Akhirnya mati kita hina. Lihat Namrud yang sombong, yang marah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tangkap, dia telanjang, dia bakar, akhirnya dia mati hina. Dengan nyamuk dia mati. Lihat Abu Lahab yang sombong. Kata Muhammad ni mempecah belah masyarakat, Muhammad ni kacau belah masyarakat, akhirnya mati hina. Mana yang sombong jarang hidup mulia. Jangan hidup sebab sombong dia, dosa tu, sombong dia. Ibadah tu ibadah tuan mata Allah. Ibadah ni tuan-tuan makin kuat, ibadah makin kuat tawaduk kita. Bukan sombong. Makin humble kita. Jangan sombong, jangan. Patut kita dekat dengan Allah tuan-tuan. Patut kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah Taala yang maha tinggi, Tuhan Allah. Sungguh. Kalau sombong ni memanglah dia ke mana pun dia hilang tenang sebab sombong. Ibadah dia, harta dia, pangkat dia. Saya nak terlepas. Saya terlepas pergi Mekah. Terlepas pergi Mekah. Ada orang cerita, ada nampak cerita. Ada seorang tu Datuk tu alhamdulillah tu rezeki dia lah. Datuk rezeki dia alhamdulillah. Kita tak marah. Tapi cara tu biadab. Ada orang tu nak, orang biasa, orang tak ada di Mekah sama kan, sama aja. Cakap tu, kau tak kenal aku Datuk ni, orang menyapa dengan kau tu. Kita tuan-tuan, kita tak kamu tak apa dia cakap tu. Tolonglah. Kita tak kisah tu hak kau, cara cakap tu. Kau tak kenal aku. Allahu akbar tuan. Jangan. Esok di pada masyarakat kau siapa? Sama aja. Kau Datuk ke, kau apa pun tetap kau hamba Allah. Contoh nak ajar tu, kita tak macam cara tu. Yang pada orang tu lekeh jangan. Sebab kita hamba Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kamu dah hamba Allah, takwa. Ramai lagi yang Datuk yang tawaduk, ramai.
Tan Sri tahu, ramai. Tapi tak sombong. Rasa hamba itu kita mata Allah. Tu pangkat kadang menghalang. Jangan. Harta kita banyak orang aku ingat. Harta banyak yang hina. Ramai kisah Korun yang hina. Korun hebat, banyak harta dia, tapi akhir mati hina. Tak dia rasa dia seolah harta dia boleh beli orang. Tak. Orang tak pandang kepada awak, lihat akhlak kamu. Lihat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, tuan-tuan. Ramai sahabat Nabi hebat. Contoh Sayyidina Osman, kaya dia, tapi tawaduk dia. Tak sombong dia. Alhamdulillah, ramai hebat. Ar-Rahman bin Auf, kaya dia. Tawaduk dia. Nak kata semua tu hebat, nak kita mata Allah. Mereka tak agak harta dia menghalang kasih sayang. Tuan-tuan, tu yang kita minta, insya-Allah kita hari ni kita hamba ke anak kita, zuriat kita, jangan sombonglah. Sementara je. Tuan-tuan, esok di padang mahsyar, kita bakit esok di padang mahsyar, Allah cabar. Mana yang sombong, jom jumpa sekarang. Semua diam. Semua tawaduk depan Tuhan. Tunggu. Tutup. Kalau kita fikir balik, apa hebat kita pun, tak ada apa hebat kita ni. Sungguh, semua orang pergi pinjam je. Nyawa bila Allah. Sungguh. Allah Ta'ala boleh tarik pada bila-bila masuk. Allah. Tak kisah Fir'aun. Lihat azab, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan innamu minta hidup apa tak bagi dah. Sungguh. Nak cerita mata Allah, tamu sombong. Yang ketiga itu Allah tarik nikmat keberkatan. Berkat hilang, buat dosa. Hilang berkat hidup. Berkat hilang hidup. Sungguh. Ada orang banyak kenderaan dia, banyak baju dia, tapi susah taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada. Banyak. Kadang-kadang penuh kain kat rumah, tapi susah tutup aurat. Banyak daripada made in London, made in semua made. Tapi susah nak tutup ni, susah nak tutup. Wah, tuan. Susah. Macam berat sangat nak tutup aurat. Padahal mahal-mahal tu. Macam-macam 500, 600, 1000, susah nak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak orang sebab takut. Setengah orang penuh kereta kat rumah, penuh kereta. Tukar kereta tukar-tukar je. Tapi susah nak datang masjid. Nak orang sebab banyak. Kereta banyak, motor banyak, susah nak tuju, payah. Nak ada je hal dia. Nak auzubillah. Tu kita keberkatan. Sungguh. Tu Nabi kata, Innallaha yu'ti dunya lima yuhib wa la yuhib wa la yu'ti lima ahabba. Allah Ta'ala ni dia bagi dunia pada yang dia kasih dan dia menyampah. Dia bagi semua. Sifat Ar-Rahman tu dia bagi. Kau sombong ke, tapi takut hilang berkat dia. Sungguh. Ada orang sebabkan harta disesatkan hidup dia. Ada. Banyak tapi susah taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak makin sombong, tak, sebab dia lupa Tuhan. Tu hilang berkat kita minta Allah. Nak lihat contoh duit kita, harta kita berkat, sedang kita buat benda-benda yang baik. Alhamdulillah lah. Buat kebaikan. Sungguh. Senang buat benda yang baik. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Ada orang tapi susah buat baik. Susah nak hadir tempat yang baik. Takut hilang berkat rezeki tu. Tu doa kita minta apa tuan-tuan minta Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah fi jasad. Ada dua makna tu kalimah afiyah kata ulama. Nak sihat jasad, sihat ruh, sihat ruh. Tu contoh sebahagian, bukan semua, sebahagian segelintir masyarakat kadang-kadang dia beli basikal 5-6 ribu, tak baguslah, terus rezeki dia, tak silakan, tak apa. Yang pelik tu dia boleh pusing kalau naik basikal, pusing sampai ke Manung, okey je. Kena pergi masjid ada tingkah awak tak larat lah, pening kepala lah, laih lah, na'udzubillah. Takut kita risau. Sungguh dia nak pun sila, tapi kan kita nak, sebab dunia menghalang dia nak buat benda baik. Risau kita. Kadang-kadang Allahu Akbar, sanggup untuk beria untuk dunia, tapi untuk akhirat banyak fikir alasan. Itulah. Nah tuan-tuan, patutnya dah ada senang taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh.
Maka dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu manusia kena ingat tu. Allah Taala ni boleh ambil harta kita sekejap mata. Betul? Tanpa kita minta. Sungguh. Tu kita mata apa? Antara sebut hilang berkat dia. Okey. Yang keempat kata ulama, sebentar. Sebab dosa dia bakhil. Bakhil dosa. Susah nak keluar rezeki. Kita kedekut dengan rezeki dia. Sungguh. Tuan-tuan, sebut rezeki tuan luah masuk rezeki tuan. Ada orang duit banyak tapi tak sihat. Apa nama hidup? Ada orang macam tu. Sebahagian orang. Sungguh. Tuan-tuan, kita tuan mata Allah, kena ingat. Rezeki bukan sekadar wang ringgit. Tuan-tuan. Tak. Rezeki ni berbagai maksud. Contoh hari ni alhamdulillah boleh tak mengaji, rezeki itu sihat, bahagian pun rezeki. Tu temata Allah, kita kena ingat harta kita kan hak milik semua. Harta kita tu kena kongsi dengan orang lain. Itu Islam ajar kita berkongsi rezeki. Sungguh. Tengok filem pun, saya tengok filem lupa dah. Filem Labu-Labi tu, yang Haji Bakhil Labi. Datang derma tu demam, ketua dedor tu kan. Datang untuk derma. Siapa tu? Oh, punya takut rezeki dia. Contoh nak kena ajar kita termata Allah. Duit kita tu ingat, harta kita ni dia boleh buat kita bahagia dan sengsara di padang mahsyar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur. Ke kubur tuan. Sayang harta, jangan. Esok kita mati, esok datang harta bersama kita, anak, bini, tapi yang tinggal amalan kita esok. Betul. Kita kadang-kadang tak puas, nak lagi kerja, akhirnya kita letih tuan-tuan. Harta ni banyak orang hilang, kata orang hilang malu sebab harta punya pasal. Sungguh. Hilang waras dia. Tu kadang dia tak pernah cukup punya halal. Sungguh. Tu kita minta, kita dapat kita pemurah kita. Nak ajar tu sedekah. Nak hilang bakhil ni. Sebab sedekah insya-Allah Nabi sebut dawu mardukum bi sedekah. Nak sihat sedekah. Minta sihat. Sungguh. Nak kata tak nak kita ni hidup kita jadi susah nak berkongsi rezeki. Ada seorang arwah Tuan Guru di pegang saya, walaupun arwah Tuan Guru Haji Sabran, yang kenal dia orang Banjar Kulaan ni. Dia meninggal kat Mekah, meninggal di Mekah. Dia ni tuan-tuan, dia ajar anak dia, ada anak ramai. Dia dengar cerita, dia ajar anak lelaki pergi masjid, bubuh 5 kupang dulu 5 kupang banyak dulu, dia ajar anak tabung. Habislah ajar didik anak berkongsi rezeki. Didik tu tarbiyah tu. Didik nak ajar sedekah. Ajar sedekah sungguh. Tu kita dengan zuriat kita ajar sedekah. Betul. Insya-Allah tenang jiwa sedekah ni. Doa tu tuan, antara tip kata ulama yang diajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tip rezeki. Sedekah lepas subuh tu. Lepas subuh. Setiap sedekah kita didoa oleh malaikat. Allahumma a'tin munfiqan. Ya Allah, kau lapang rezeki ya Allah. Orang yang sedekah ya Allah. Betul tuan-tuan. Amalkan lepas subuh tu. Amalkan banyak kebaikan dia. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedekah lepas subuh tu. Sebagai amalan kita, hidup kita. Doalah tuan-tuan. Nabi kata ni. Nabi kata. Kan Nabi nak bohong tuan-tuan. Kebaikan sedekah ni. Tak nak kita hidup yang kita tak cukup lagi, nak lagi. Akhirnya kita rasa tak pernah puas dapat. Itu anti sifat ulama, sifat yang kita ni penyakit ni. Itu kita nak buang, nak sedekah tu. Kita rasa nak berkongsi rezeki. Alhamdulillah dapat lebih lah kita. Contoh tuan-tuan. Kadang dapat 5,000 rezeki alhamdulillah, tapi sedekah tak pernah berubah. RM1 letih tuan. Letih lah. Nak murah rezeki, tapi dengan Tuhan berkira sangat. Jangan tuan-tuan. Sungguh. Apa kata Allah? Amma nikmati rabbika fahad. Ni Quran kata ni. Nikmat
Tuhan kita kena zahirkan. Ni beliau mengobok nak murah rezeki dan nak sihat, tapi kan Tuhan berkira sangat, tak pernah bertambah, tak bertambah. Tak apalah Tuhan tu, iyalah, tapi biarlah kita guna akal kita. Sebab kita ada otak kan, fikirlah nak macam-macam, tapi kan Tuhan tak pernah nak upgrade amal. Kita boleh upgrade kenderaan kita, upgrade rumah kita, tapi itu agama berkira sangat. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan hantar anak belajar agama, belajar Quran, contoh ngaji Quran. Kadang ada mak apa ini betul ni macam tak berat untuk guru agama ni. Nak tak nak je bayar. Tak perlu ustaz, ikhlas. Bayar tu. Jika agama itu dia agama semua ikhlas. Jangan. Ini agama mahal tuan-tuan. Esok tuan-tuan, contoh kita buat kat kawan-kawan kita. Esok dah nak mati esok, dah kata orang dah tengah hauk esok, yang nak tolong Quran, Yasin, Al-Quranil Hakim, Quran. Cuba kita bayang esok, waktu kita dah nak mati, anak cucu nak baca Quran pun tak kerti, tak menung kita, tak meraung kita. Apa dek baca Quran nak buat? Tak tahu. Apa tuan-tuan bayangkan esok. Jangan. Kita kadang-kadang kita bab lain tak apa. Kalau Mac, tak apalah, Mac nak pada kira, pakar accountant, beria kita tak apa, begitu syed. Tu agama apa? Quran tak boleh baca, tak rasa segan. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita ingat agama ni mahal. Sungguh. Kita kalau kita mampu, kalau silakan yang terbaik untuk zuriat kita. Tunggu. Banyak di luar sana ramai anak-anak yang buta Quran. Ramai yang buta Quran. Siapa nak baca Yasin pun tak reti, apatah nak baca Fatihah. Sebab berkira susahlah ni, payahlah. Jangan tuan-tuan. Rujuk apa kata Allah, in ta'ud nikmatullah la tusuha. Kita ni kena kira nikmat Allah Taala memang tak boleh hitung. Melihat, bernafas, boleh bercakap rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah Taala dia tak pernah kira nak bagi kita oksigen. Kalau kira jenuh nak bayar tuan, jenuh bayar. Pihak Allah tak pernah kira pun. Contoh tu kita ajar kita ada hari ni, kita buat kat kawan-kawan kita, janganlah, cubalah rasa gunakan harta untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang kelima kata ulama pun, sebab dosa ni kita anggap suka mentakhirkan solat. Tunggu. Ada orang tuan-tuan, dia rasa tak malu semayang tak pernah di awal waktu. Ada orang macam ni. Dia mata nohen je. Hilang malu nak ingat tuan-tuan. Kalau kita kerja pun tuan-tuan, kerja dengan bos kita pun, datang kerja lambat, tiba minta naik bakat, tak malu ke? Kita dengan makhluk tu. Bos tak naik gaji, bos up gaji. Mika datang lambat. Contoh, ini Tuhan. Betul. Tak malu ke kat Tuhan? Semayang asyik lambat, tak nak syabtan dengan Tuhan. Untuk makhluk beria sangat, takut pasukat merah. Dengan Tuhan semadang main-main, jangan tuan-tuan. Sungguh. Contoh yang paling mudah, solat subuh ni tuan. Solat subuh berjemaah, ini nilai kita, nilai iman kita. Subuh berjemaah, sungguh. Sebab bagi mukmin, subuh tu kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan yang kat sini ramai dah umur 60 tuan-tuan. Kalau umur kita 60, umur dah 60 tahun, jangan tinggal tahajud. Malu kat Tuhan. Sungguh. Umur 60 tu umur cukup berharga. Betul. Kalau tuan-tuan nak tersenyum di alam kubur, amalkan tahajud. Banyak berkat tahajud. Sebab tahajud ni waktu pagi kan, orang tengah meruluh, kita bangun. Kan senang tu, nafsu tu. Sebab tahajud, Masya Allah, tahajud ni insya-Allah kita tenang, orang hormat kita, insya-Allah kita tenang esok di alam barzakh. Tahajud tuan-tuan. Kalau umur 60, jangan tinggal tahajud. Ikhtiarlah, jangan tinggal tahajud. Ikhtiarlah, tak banyak 2 rakaat je. Jangan tinggal tahajud. Kalau umur kita dah 40, jangan tinggal solat berjemaah. Malu kita kat Tuhan. Sungguh. Dah masuk 40 ni umur matang dah. Yang kena mesra masjid, mesra surah. Kan saya sebut kat saya ustaz, dia cakap kena buat. Semua saya risau saya. Tak, kita kena buat.
Tahun subuh jemaah kena buat tu. Itu nilai iman kita, kepiat iman. Kalau kita subuh susah nak berjemaah, lagi malu kita kat Tuhan. Sungguh. Nak kata ibadah ni, tuan-tuan, sebab apa? Sebab solat ni kunci kebahagiaan. Sungguh, tengoklah arwah Tok Guru Naik Aziz. Arwah Tok Guru Naik Aziz dengar azan dah tak sembang dah. Kita sembang lagi. Nak soreh, nak bersoreh, bersoreh pula. Dia langsung dah hilang nak solat dah. Itu sifat dia. Itu perangai dia. Dia pernah menangis sebab tertinggal tahajud. Menangis dia. Tuan-tuan, menangis. Tinggal tahajud. Alah, kalau kita sunat je, tak apa kan. Kalau kita lah, ya, menangis dia. Tinggal tahajud punya pasal. Allah Tuhan, sungguh. Tu kita minta pada Allah, ya Allah, bertuahlah tuan-tuan, tok ke pah, ada cucu ke, kita ayah, ibu, ada anak, kita senang solat. Alhamdulillah Tuhan, sungguh. Dia semayang penuh suruh, takut kisah. Saya ceramah sebuah sekolah. Ceramah, tanya, siapa tadi yang tak solat subuh? Ramai kat tangan. Kata tok tak gerak, pah tak gerak, ayah tak gerak. Allah Akbar. Bayang tuan-tuan, semayang ni. Sebab nama kata as-salatu imam, lu ni semayang tiang agama. Dia susah nak buat. Semayang tu. Nak cerita tu. Kalau sebab dosa je susah nak bangun malam, susah nak jaga. Sebab semayang ni, dia sebab solat dia kata ulama. Dalam sembahyang dia ada doa dia. Tu kata ulama, siapa yang nak hebat rezeki, jaga sembahyang. Itu kunci rezeki. Sungguh. Rezeki. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afin wafa'an. Itu doa tu. Sungguh. Rugilah orang yang anggap sembahyang ni, malah aku lambat pun tak apa, panjang waktu. Jangan. Kita ajar anak kita, tolonglah, jangan lambat jumpa Tuhan. Tuan-tuan, indahnya bagi mukmin solat. Tu kata apa? Orang munafik, tuan-tuan, dia susah nak solat. Betul. Tu Allah ajar kita. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Minta tolong sabar dengan sembahyang. Apa payah sembahyang ni? Payah nak buat. Tu kita teman-teman yang tanya, tuan-tuan ramai ni Tegal kuliah ni, minat kuliah, jangan tinggal solat subuh berjemaah, rugi sangat tuan-tuan. Cuba carilah apa cara pun, jangan tinggal, usahalah tuan-tuan. Setengah orang, bukan semua, untuk dunia dia tak pernah ngantuk duk ni. Sungguh. Contoh, Kayuk esok mikir datang subuh dapat 20,000, rasa tak tidur dah tuan. Tak tidur dah. Abang kat rumah tolong kunci jam je. Esok gerak saya beria sungguh, takut lambat. Rasa tidur pun tak nak tidur sebab takut 20,000 ni lambat habis. Tuan-tuan, padahal Nabi kata, siapa yang solat 2 rakaat selepas azan subuh, dunia dan seisi milik kita. Nabi kata tu tuan-tuan. Nabi maksudlah tak nampak pun dia tu akhirat. Benda akhirat yang kita tak nampak tapi ada. Itu akhirat. Kena percayalah akhirat. Itu benda akhirat, dia bercanggah dengan hawa nafsu. Akhirat. Nafsu tak boleh. Itu kita tak punya ada hari ni yang kita usaha, insya-Allah. Kita nak tak nak kita beria untuk akhirat kita. Sebab kita pasti mati. Bila bulan lepas ya seorang jemaah mati tengah azan mati. Dia memang dia kelumpuk mati. Tengah azan mati. Yang seorang di Terengganu, lepas wirid mati. Allahu Akbar. Rezeki dia lah. Sebab dia ni Allahu Akbar, yang rezeki dia. Tu kita mantap bah kita yang ada insya-Allah yang minta panjang umur, sihat. Senang kita agak solat tu benda yang remeh-temeh. Sebab bagi mukmin, solat tu kunci kejayaan dia. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jaya. Tu Nabi kata, ihfazillah yahfazuka. Siapa jaga Allah, pasti Allah Ta'ala jaga dia. Tak apa orang meniaga. Dia meniaga, jaga solat. InsyaAllah bahagia dia sungguh. Yakinlah Allah Ta'ala yang rezeki kamu. Yakinlah solat.
Tapi orang yang abaikan solat, yang meremehkan solat, huru-hara hidup dia. Apatah yang tinggalkan solat, memang dia tak bahagia. Sungguh, saya sebagai niat qadi, banyak kes rumah tangga cek-cek suami tak semayang. Suami tak semayang, isteri tak semayang, anak pun tak semayang. Akhirnya huru-hara rumah tangga, bergaduh, bertekak, maki suami, maki isteri, maki anak sebab ayah tak solat. Sungguh, sebab solat ni memang tinggal memang tak tenang. Kau cantik mana pun, kau kaya mana pun, tetap memang Allah tarik nikmat dia. Hilang sakinah hidup bersolat. Betul. Tu kita minta doa lah kat tuan-tuan, minta doa, minta agar zuriat kita semua, anak kita, cucu kita, sampai akhirnya orang yang senang yang solat. So, bertuah kita lah tuan-tuan, bertuah tahniah. Kalau zuriat kita tak payah puasa nak sembahyang, alhamdulillah lah. Dengar azan tu bergerak, alhamdulillah tuan, seronok. Bertuah lah. Kalau kita kata tak banyak, tapi kita ada zuriat yang berkualiti, A kelas. Betul, ada A. Sungguh tuan-tuan, nak biar zuriat kita zuriat yang utamakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita bahagia. Yang ketiga, so kalau anak kita, cucu kita, menantu kita susah nak semayang, susah nak jaga semayang, tentu nak itu kata ulama, sebab dosa dia suka mentaihkan solat, dia kata ulama. Okey, yang kata ulama, sebab dosa yang suka kata ulama, dia buta esok dia padang mahsyar. Esok dosa Allah Ta'ala tak dia cacat esok dia padang mahsyar. Apa dah dia rujuk surah Tuhan tadi, qala rabbi lima hasyarni a'ma wa qad kuntu basira. Esok orang yang cacat dia kata, ya Allah, hari ni aku cacat ya Allah. Allah Ta'ala tutup mata dia. Dia kan masa hidup dia boleh melihat, hari ni Allah rentak nikmat melihat di padang mahsyar. Sebab apa? Masa hidup dia pekakkan telinga, dia butakan mata nak lihat kebenaran. Sungguh, ada orang nampak celik tapi Allah rentak nikmat melihat yang hak. Rujuk surah Baqarah, khatamallahu wa ala qulu bihin wa ala sam ihin wa ala absar risyawa lahum azabun aziz. Orang yang Allah Ta'ala tutup melihat kebenaran, akhirnya dia tak nampak kebenaran. Dia pekak telinga, dia buta mata. Sungguh, tu risau esok di akhirat. Esok cantik di dunia, hodoh di padang mahsyar, sebab dosa yang dia buat. Ada Allah ubah wajah-wajah dia sebab dosa. Kalau kita nak, tu kata ulama, nak sekok di padang mahsyar, buat amal. Sebab dosa ni menghalang kita dapat naungan arasy di padang mahsyar. So Allah tak, yang kita esok Allah pun tak kenal kita. Siapa kamu? Kata, man anta. Tak menung kita esok. Kita betul nak teman Allah di hari ni, kita tak nak esok di pada mahsyar Allah Ta'ala ubah wajah kita yang asal, sebab dosa kita buat. Ada meraung, menangis, Allah tak pandang sebab dosa dia buat. Sungguh, ada setengah orang kat dunia nak cantik, beli make up sana, cantik sana, tapi akhirnya dosa, hilang cantik dia. Sungguh, nak cerita mata Allah, keadaan cacat wajah esok di padang mahsyar. Yang saya kata sebab dosa, hilang nikmat beribadah. Dosa, hilang nikmat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ibadah dia tak seronok, rentak nikmat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, sembahyang tak seronok, baca Quran pun tak seronok, zikir pun tak seronok, rasa gelisah je, rentak nikmat tu. Dia tak tenang. Tu kata ulama, sebab dosa dia buat. Sebab dosa dia susah nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa punya pasal. Dosa. Tuan-tuan, antara yang boleh kita buat pada hari ni, yang zikir yang cukup mudah, tuan-tuan, istighfar ya. Astaghfirullahal azim. Mudah sangat tuan. Tunjuk surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12 tentang kelebihan istighfar. Surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan surah Nuh tentang lebihnya beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Tuan-tuan, mudah je. Astaghfirullahal azim,
Astagfirullah, astagfirullah. Biar kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Tu mata Allah. Allah Taala, masya Allah Taala ni dia tak pernah berdendam pada hamba dia. Mintalah kita dosa, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dia tak pernah tutup pintu taubat untuk hamba dia. Allah sayang kita. Sungguh. Maka kita dengan Tuhan ni, tuan-tuan, jangan cuba benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rasa Tuhan dia tak pernah dendam pada hamba. Ramai lagi yang alhamdulillah, lihat sejarah. Allah Taala Maha Pengampun pada hamba dia. Sungguh Allah sayang kita. Syarat minta sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mukmin teman-teman Allah yang ada hari ni, tuan-tuan. Kita kena hamba kat zuriat kita tentang dosa ni. Itu kita teman-teman bab agama didik daripada awal. Daripada awal didik. Contoh bab aurat ke, bab solat ke, kita kena ajar zuriat kita awal tentang ibadah ni. Ada mak bapak biar tak apalah, budak-budak jangan. Budak kena bentuk daripada awal. Didik awal. Saya pernah mengajar surah Al-Furqan. Tak tahu surah Al-Furqan. Furqan. Di Furqan tu sebenarnya. Di Furqan tu dia ajar bagi baca Quran. Baca Quran. Ada seorang budak dia cerita, dia kata muallim, dia pergi muallim, muallim kata dia tak seronok balik rumah poh kata. Kenapa dia kata? Pergi rumah poh tak sembahyang. Tok tak sembahyang. Wah, sedih dia kata. Pak dara tak sembahyang, menung dia kata. Budak lurus, budak tak bohong. Budak dia tak ada berdoa. Mak dia kata sedih, mak dia kata, mak dia kata hilang seronok balik kampung. Tuan-tuan, sungguh. Tu kita minta ya Allah. Kita minta biarlah zuriat kita zuriat anak cucu yang berkualiti. Sungguh, kalau aku dah pencen dah, tak. Agama dia tak pernah pencen. Agama, solat dia tak pernah pencen. Kalau kita pencen, kalau zuriat anak cucu susah nak sembahyang, kita kena banyak menangis tuan. Risau kita. Contoh, tu kita minta ya Allah, biar kita minta zuriat kita ni yang tak sanggup buat dosa. Ada seorang ulama, orang tegur dia. Umur dia lebih, umur dah lama umur dia dah sepanjang umur, hampir 80 tahun. Dia kata, apa tip tuan ni sihat? Dia kata, aku ni dihabur oleh bapa aku. Daripada dah balik, jangan buat dosa. Aku pastikan tangan aku tak buat dosa. Tangan, mulut, dia pasti tidak lihat yang mata, lihat yang haram. Alhamdulillah lah, berkat nasihat bapa dia sihat. Nak cerita dosa ni dikesan kat jasad kita, dosa. Ada orang nampak sihat, tapi hati perut tak betul. Dengki, khianat. Sungguh. Macam setengah orang lah, belajar sampai hebat-hebat, berjaya, hebat, tapi dah pandai, dah kerja, dia bulur rasuah. Nampak apanya dah dia kena cerdik dia buat benda haram. Itu sebab tuan-tuan, sebab kita nak kena pada hari ni, ada mak bapak dia sayang anak bagi vitamin A, B, C untuk bagi budak cerdik. Nak cerdas, tapi tak pernah bagi agama kat nak. Agama ni tak ke siapa lah. Nasihat, solat, zikir, istighfar tu insya-Allah. Sembahyang, itulah kata ulama yang nak jaga dia esok. Tu ada orang dia dah mati tapi pahala dia tak pernah mati sebab zuriat dia tinggal tu. Zuriat yang buat benda dia yang Allah Taala redha tu. Sungguh. Tu cerita tu dosa ni. Tu kita yang ada hari tamat Allah. Ingat kata arwah Tunggul Aziz. Arwah tu dia kata dia apa? Dia ceritalah. Dia ajar, dia kata aku dulu dia 2 MB. Apa yang orang tak goda dia? Itu. Tapi dia yakin Allah lihat dia. Inna Allaha Samiul Basir. Allah tak lihat setiap perbuatan dia. Dia tak kisah di akhirat. Apa kata rujuk surah apa kata Allah surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Esok akhirat Allah Taala tutup mulut kita. Cakap tangan, telinga cakap esok. Takut tuan, sebab itu kena ajar kita tuan. Nak ajar kita zuriat kita, tolonglah ingatlah dosa ni. Dosa ni kita mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nak kata balak ke wabak ke, kita pun no comment. Sebab benda ni sebab pengen makhluk
Allah Ta'ala ni dia tak pernah zalim pada hamba. Bukan sebab sebahagian kita terima musibah. Sebab musibah ni dia tak kena siapa, pak imam ke masjid, semua terkena musibah kan. Pergi minta, ya Allah tolong ya Allah, minta cepat hilang COVID-19 ni bumi bertuhan. Doa kat Tuhan, Tuhan minta kat Tuhan, ya Allah tolong ya Allah. Tu semata Allah. Jadi alhamdulillah semata Allah nak kata pada malam ni tentang nak tak nak kita hari ni cubalah insya-Allah kita hamba kat kawan-kawan kita, Tuhan zuriat kita tolonglah. Ingat kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah mati dan hidup. Kita ada alam barzah. Semoga insya-Allah kita hari ni orang yang rasa takut bab benda dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, yang paling baik takut kita mengundang keburukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu teman-teman Allah. Ya tuan-tuan yang ada ruang insya-Allah beribadah, ulang balik tuan-tuan. Kalau umur kita dah 60 tahun, sihat, jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Yang kedua, kalau umur kita dah 40 tahun, jangan tinggal solat berjemaah. Sungguh rugi kita. Sebab umur kita makin kurang, kan kita makin kurang, takut kita esok tanpa persiapan. Mati biasa, cuma kita tak nak kita mati tak ada kualiti. Tuan-tuan, tadi semalam seorang tok guru meninggal di Kedah, di Bali. Raya Rafi'i, tuan-tuan. Datang tak dijemput, penuh datang, tuan-tuan. Penuh. Sampai tak buat masjid, sembahyang sampai banyak, penuh masjid nak kata tuan-tuan. Tuan-tuan bertuahlah esok insya-Allah. Walaupun kita tak ada, tapi orang seronok datang lihat kita. Sungguh. Tu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Minta Allah Taala mudahkan kematian kita. Sungguh. Tu kita minta, ya Allah, biar kematian kita seronok jumpa Allah Taala insya-Allah. Azan. Okey. Silakan. Allah asyhadu
La ilaha. Tuan-tuan, alhamdulillah, syukurillah dapat sedikit sembang sikit pada malam ni. Sekadar kita ulang balik tuan-tuan Allah, moga insya-Allah kita semua yang hadir hari insya-Allah orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan kita ulang balik tuan-tuan, dalam kita cari ilmu tuan-tuan, ilmu ni pantang ni sombong, dia pantang sombong. Sombong memang ilmu tak masuk. Tu kita dalam tuntut ilmu apatah ilmu agama ni, kita kena rendahkan diri kita. Dah tahu alhamdulillah. Kalau sombong ada habislah, habis. Kerana al-ilmu nurun la yuhda lil asi. Ilmu cahaya dia tak masuk orang maksiat. Sombong tu. Tu penyakit kita risau, penyakit masmumah. Penyakit masmumah. Nanti di insya-Allah moga kita yang Allah Taala pilih hari ni alhamdulillah. Yang kita ni terpilih alhamdulillah pada datang Masjid Sibur Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hamba kat semua anak kita, zuriat kita, tolonglah jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan amal. Dan sebut tuan-tuan Allah, kita ni sepatutnya kalau mampu insya-Allah kekalkan ibadah kita tu, jaga jemaah kita, jaga Quran. Kadang-kadang ada orang ngaku dia hamba Allah tapi tak pernah pegang Quran. Malu kita kat Tuhan. Sungguh. Quran tak pernah baca, jangan. Kerana hamba Allah rindu Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni dia tak pernah merubah ayat sampai bila. Tapi Al-Quran boleh merubah kehidupan kita. Yakinlah. Sungguh. Contoh tuan-tuan bagi ramai poh-poh tok ni. Ada ustaz dia pun, dia kata tuan haji, dia kata tuan haji, cucu tuan haji dah hafal surah Sejadah, tak seronok kita tuan. Ini tuan hajah, cucu hajah dah hafal surah Baqarah, tak seronok kan tuan. Contoh, nak cerita hari ni nak tak nak kita yang ada hari ni yang mengaji ni yakin dengan Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dulu 80-an dulu ada segelintir masyarakat di Padang apa nak pandang sini pada orang ngaji pondok tu nak dulu kalau sekolah pondok nak kerja apa kan, nak kerja apa esok susah esok, tu dulu. Kita yang dah belajar, kita nak nampak agama tu mahal, agama tu mahal, tu akidah tu. Baca Allah wujud kita baqa mukhalafati hawadith, tahu tu qiyamu bin nafsi Tuhan, tahu. Maka kita insya-Allah kita hamba Allah yakin Tuhan, Allah tu ada. Allah Taala tu dia tak pernah pekak, dia tak pernah bisu, dia tak pernah buta pada hamba. Tapi hamba pekak dengan Tuhan. Ada as-salatu khairun minan naum, lah awal lagi. Tu kita insya-Allah orang kita insya-Allah orang berterima bersemangat insya-Allah kita mukmin. Sebab kita dah sebut pada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu ayah kami ya Allah, dosa zuriat ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, tutupkanlah mata-mata yang jahat, hati-hati yang hasad melihat kami, keluarga harta mereka ya Allah. Kalau saya pelindung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, sihat jasad yang hadir pada malam ya Allah, jauhlah kami dan zuriat mereka yang bahaya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Qawwa minkum.